Azlan, ahli lembaga pengarah Tadabbur Center, yang berusaha Puan Siti Sakinah Mio Omar Baki, Ketua Pegawai Eksekutif Siracare, yang berusaha Puan Rudiana Muhammad Marzi, Ketua Pegawai Strategik Siracare, rakan-rakan media yang dialu-alukan dan dikasihi, serta kaki tangan Siracare dan hadirin-hadirat pada petang ini. Alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga kita rafakkan kepada Yang Maha Esa di atas kurniaan hidayah dan inayahnya pada hari ini. Kita mampu untuk duduk berada di sini menghadiri sebuah majlis sidang akhbar dan menandatangani memorandum persefahaman di antara Anwar Azlan Network dan Siracare bagi menggarap tenaga bersama untuk menggapai niat yang tulus dan murni membantu mereka yang sedang dilanda getir dan pedih di bumi Syam, iaitu di Syria, Lebanon, Turki dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa mendatangkan insan-insan mulia bagi membantu mereka yang sentiasa berusaha untuk membantu insan yang lain. Ini juga adalah manifestasi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan juga yang bermaksud membantulah antara satu sama lain di antara kamu untuk perkara-perkara yang perkara-perkara yang baik. Dan jangan sekali-kali membantu dalam perkara yang mendatangkan dosa. Allah Ta'ala kata, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Dan satu lagi ayat Quran dalam satu Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, dan apa yang kita lakukan ini adalah manifestasi kepada ayat tersebut, untuk membantu saudara-saudara kita. Semoga-moga Allah Ta'ala akan memulihkan takwa dalam diri kita dan memberi kita rahmatnya. Hampir seluruh kawasan tempat tinggal runtuh dan tak boleh didiami lagi, dan semua orang menjadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan Puan Siti Sakinah binti Mio Omar Baki selaku Ketua Pegawai Eksekutif Siracare untuk menyampaikan ucapan ini. Persilakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan khususnya pada dua tetamu yang sangat istimewa pada hari ini. Tak perlu diperkenalkan lagi, Saudara Anwar Zain dan juga Dr. Azrul Azlan dari UiAM Pago, mewakili Tadabbur Center, rakan-rakan media dan para petugas Siracare yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke majlis sidang media Misi Perusahaan Siracare yang ke-13, dan juga kita akan ada sesi menandatangani memorandum persefahaman di antara pihak Siracare dengan Anwar Azlan Network dan juga Tadabbur Center. Sebagaimana yang dapat dipertontonkan tadi, isu yang berlaku di Syria sudah berlanjutan sehingga memasuki ke tahun yang ke-11. Ialah satu angka yang cukup besar, lebih sedekat. Namun tiada perubahan yang berlaku. Kesengsaraan yang mereka lalui sukar untuk kita ungkapkan dengan kata-kata. Apa yang daripada peringkat awal ketika mana berlakunya tunjuk perasaan di Dara'ah pada tahun 2011, sehingga kini berlanjutan serangan demi serangan. Ada yang bertanya kepada saya, masih berlaku serangan ke di Syria? Ya, masih lagi berlaku serangan. Mungkin kadarnya tidak banyak, sebab dia ada masa yang banyak seperti mana yang berlaku di Aleppo dan juga di kawasan Timur Ghouta. Tetapi serangan tetap berlaku. Dan apabila serangan berlaku, bermakna akan ada mangsa yang akibat daripada serangan itu. Sama ada mangsa yang terperangkap dalam bangunan-bangunan yang runtuh, ataupun barangkali selamat tetapi dalam keadaan yang sangat barangkali ada kecederaan yang berlaku.
kita lihat bagaimana pakcik tu kehilangan tangan, ataupun yang video dulu dan kini tu kan nampak. Ini adalah senario-senario yang sering berlaku. Kita tak boleh nak kata benda tu sesuatu yang biasa. There is nothing as biasa bila kita melihat kesengsaraan orang lain. Kita tidak dapat nak mengubah banyak tentang politik yang berlaku kerana kita hanyalah bergerak sebagai NGO. Tetapi kita boleh menggerakkan kerja-kerja kemanusiaan, membantu mereka yang sama seagama dengan kita, sama seakidah dengan kita, dan bukan calon-calon orang mereka ini berada di bumi Syam yang diberkati. Bumi Syam yang disebut keberkatannya di dalam Al-Quran sendiri. Ya, sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran menyebut bagaimana bumi ini sangat diberkati dan disayangi oleh Allah SWT. Jadi ujian yang mereka hadapi sangat-sangat besar. Dan saya fikir apa yang kita ada di sini ke lapangan, walaupun kita diuji dengan COVID-19, kita diuji dengan banjir dan sebagainya, keadaan kita masih lagi aman. Kita masih lagi mampu untuk tampil melakukan sesuatu untuk membantu meringankan bebanan mereka di sana. Saya telah beberapa kali pergi memasuki Syria dan juga ke Lebanon dan juga Turki, berjumpa sendiri dengan para pelarian di sana. Angka pelarian yang berada di kawasan utara Syria meningkat saban tahun. Kalau pada penghujung 2019, sewaktu kami berada di sana, ketika itu kami sepatutnya dijadualkan pergi ke satu kawasan yang bernama Ma'arad Nu'man. Tetapi kami telah mendengar berita serangan yang sudah mula berlaku di situ, menyebabkan kami membatalkan rancangan. Sebaik saja kami balik ke Malaysia, kami dapat berita serangan di kawasan itu dipertingkatkan sehingga menyebabkan hampir 1 juta manusia dari kawasan itu berpindah ke kawasan utara Syria. Jadi apabila saya pergi sekali lagi pada tahun 2021 tahun lepas, subhanallah, kawasan yang asalnya saya lihat tidak ada kemah sekarang sudah penuh dengan kemah. Bayangkan ya, mereka tidak tinggal dalam kemah ini bukan sehari dua. Kalau kita pergi camping, kita pergi weekend je. Tapi mereka tinggal dalam kemah ini berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Ada yang saya jumpa sudah 4 hingga 5 tahun tinggal di dalam kemah. Jadi just for 1 second, can you imagine kalau dalam musim panas tinggal dalam kemah nylon, macam mana bahang dan panasnya. Tidak ada elektrisiti, tidak ada sumber air, tidak ada switch system. Kemudian datang pula musim sejuk. Musim sejuk ni lagilah bahayanya apabila tinggal di dalam kemah, kerana ada kawasan-kawasan yang dituruni hujan maupun salji, menyebabkan kemah-kemah tersebut ranak dan orang berada di bawah kemah-kemah tersebut. Ya, video footage semua keadaan-keadaan ini ada disediakan media punya platform di YouTube. Boleh siapa yang hendak rujuk ke sana untuk melihatnya sendiri. Jadi melihatkan keadaan mereka begitu, susah-susah kita, sukar untuk kita bayangkan kesusahan mereka. Saya bila pergi itu, walaupun saya macam kita fikir apa sangatlah yang kita boleh buat untuk mereka, tetapi sebenarnya keberadaan kita bersama-sama mereka ini memberi harapan kepada mereka untuk meneruskan hidup. Kita kalau di sini pun berhadapan dengan masalah, sering kita rasa down, kita rasa tak semangat dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula mereka? Itu dua perkara yang saya sering sebut. Saya belajar daripada mereka bagaimana mereka bersemangat untuk terus hidup. Ada 2 pegangan mereka. Pertama, faith, percaya kepada Allah, percaya kepada qada dan qadar, dan ada hope. Dia ada amal, dia ada harapan yang hari esok akan lebih baik. Kadang-kadang saya malu. Kita bila tengok keadaan dia macam tu, kita rasa macam bilalah keadaan dia nak berubah, macam mana lah boleh duduk dalam keadaan macam ni. Tapi kalau kita bercakap dengan dia, dia kata InsyaAllah esok akan lebih baik dari hari ini. Jadi kalau mereka sendiri tidak pernah berputus asa untuk meneruskan kehidupan dalam kesusahan yang mereka lalui, mengapa kita harus rasa kita tak boleh nak membantu apa-apa? Kita boleh melakukan sesuatu. Dan Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur dan sangat berbangga kerana kali ini sempena kempen Ramadan Al-Khair buat kali yang ke-10. Itu kempen yang kita jalankan setiap tahun bagi penyediaan iftar buat para pelarian yang berada di utara Syria, juga yang berada di Lebanon. Dan kali ini pihak kami akan meneruskan misi kami ke sana. InsyaAllah tim akan bergerak pada 31 hari bulan ini, iaitu pada hari Khamis ini. Subhanallah, tinggal 2 hari je lagi, baik tak packing apa-apa lagi.
InsyaAllah misi kali ini juga bakal diserikan lagi dengan kehadiran dua tokoh kita ini, iaitu Saudara Anwar Zain yang berbesar hati untuk bersama-sama kita, dan Dr. boleh tak nama boleh Datuk Ko Azrul Azran daripada Tadabbur Center, yang akan sama-sama turun padang menyantuni para pelarian di sana. Satu tepukan untuk mereka. InsyaAllah apa yang kita harapkan dengan penyertaan mereka dan ramai semua yang hadir pada hari ini akan menyemarakkan lagi kempen Ramadan Al-Khair pada tahun ini, di mana kami ada platform yang kita namakan sebagai Order Food, yang ada tengok gambar kat belakang yang ada bawa beg makanan tu. Mengambil sempena kalau orang Malaysia ni seringnya dia order makanan untuk diri sendiri kan, platform GrabFood ke Pandau dan sebagainya. Tapi kali ini kita order makanan untuk kita beri kepada para pelarian di sana. Anda pesan, kami hantar. Itu tagline-nya untuk platform Order Food, di mana kita semua tahu pahala untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nabi dah janji, bila kita beri makan kepada orang yang berpuasa, kita dapat pahala dia berpuasa tu tanpa sedikit pun mengurangkan pahala pada diri dia sendiri. Jadi berganda. Dan Nabi juga ada menyebut dalam sepotong hadis, al-ajru ala qadri masyaqqah. Maksudnya pahala tu berdasarkan kesusahan dia terpaksa melaluinya. Jadi kita kat sini kita rasa puasa kita okeylah kan. Tapi dalam keadaan mereka yang begitu bersusah payah untuk berpuasa, sebenarnya dia macam hari-hari pun berpuasa, tetapi Ramadan ini ada keistimewaan berpuasanya sendiri. Jadi kita dapat pahala mereka tu juga bersama dengan pahala kita, jadi bertambah-tambah pahalanya. Dan insyaAllah kita harap kerjasama yang kita bina bersama dengan Saudara Zain dan juga Tadabbur Center akan berterusan untuk musim-musim yang akan datang, supaya kita sama-sama menggerakkan kerja-kerja kemanusiaan ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, dan setakat itu saja ucapan saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengah senyum tak nampak tak? Nice. Alhamdulillah. Mungkin dalam buku tadi. Masa tak pegang ni. Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberkati kerjasama gandengan bahu ini untuk kita bersama-sama mengumpul dana bagi membantu mereka yang memerlukan bantuan kita, walaupun jaraknya ribuan batu. Namun insya-Allah semoga Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan, taqwa dan rahmatnya kepada kita semua. Namun antara Anwar Zain Network dan Syria Care. Buka sikit Sarah, buka sikit. Ya, Anwar tengah. Alright. Terima kasih. Dan satu lagi jaket ada juga untuk Dr. Azrul. Doktor kena pakai ni doktor. Barulah betul baru laku dekat orang tu.
Dan kami juga ingin mengumumkan pelancaran QR code yang akan digunakan sambil kita terus kepada sidang bilik kita. Silakan rakan wartawan untuk bertanyakan soalan. Mungkin boleh kongsi sedikit macam mana Assalamualaikum, Fahlihat dan Tahadiah. Okey, saya tanya macam mana kerjasama ini berjalan adakah pihak sirat tawarkan untuk Anwar terbabit dalam misi dan macam untuk Abang Anwar sendiri apa yang telah membuka Abang untuk menyertai misi kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, terima kasih dan sudi hadir memberikan sokongan kepada kami begitu ramai teman-teman dan sahabat-sahabat yang datang untuk untuk support projek kita. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah, menghadiahkan Al-Fatihah kepada sahabat kita Fazal Saharuni. Bismillah. Faizal Saharuni itu adalah teman-teman kita ya, yang sangat baik hati dan dia juga adalah bekas wartawan juga kan, dan telah pergi meninggalkan kita semalam ya, semalam. Dan semoga rohnya dikurniakan ketenangan, kebahagiaan dan diampuni segala dosa. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya saya pernah jumpa representatif Syariah sebelumnya untuk a different project. Hatinya rasa seronok pula macam why not I do something. Nah, rasanya macam kita ni sebenarnya sebagai manusia lahir di dunia ini bukan hidup untuk sendiri. Kita ni sebenarnya hidup ada tanggungjawab di mana kita harus memberi kesenangan, assistance kepada orang di sekeliling kita. First of all, dengan keluarga kita, lepas dengan jiran-jiran kita, saudara kita, dan jika kita ada lebih kelapangan dari segi waktu, tenaga, keuangan, kita juga seharusnya seelok-eloknya share apa yang kita ada ya pada mereka yang memerlukan, dan itu adalah untuk kita untuk dapat keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa yang dilakukan kita di dunia ini hidup untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, dan insyaAllah dengan itu Allah redhakan kita dan kita akan diridhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So saya tertarik kerana bila kita sudah puas bekerja untuk diri kita, kita dah puas bekerja untuk family ke, untuk orang-orang sekeliling kita, tapi kadang-kadang tu kita sendiri tu rasa terpanggil. Adakah sudah cukup apa yang kita lakukan untuk keluarga? Adakah kita harus lakukan lebih lagi, menampakkan hadapan lebih-lebih lagi untuk memberikan kesenangan, ketenangan buat orang lain selain pada komuniti kita dan keluarga kita. So dengan adanya Syariah ini saya rasa terpanggil, sangat-sangat terpanggil untuk bersama-sama untuk menjayakan misi. Bila saya tengok video-video tentang bagaimana kesukaran kehidupan saudara-saudara kita di sana, saya begitu rasa sedap dan begitu emosional memikirkan, dan saya rasa saya harus melakukan sesuatu. Ini sebuah mukjizat Allah SWT, dan kami bersama-sama dengan Syariah Care. Sebenarnya bagi saya Ustazah ada ini kan top doa, sebenarnya kita sama-sama terbuka hati kan. Pihak Syariah Care terbuka hati, saya pun terbuka hati untuk melakukan perkara ini, dan misi kita di sini adalah untuk membantu saudara mara kita yang memerlukan, kerana keadaan hidup mereka di sana, mereka sangat-sangat susah, ya, sangat-sangat susah. Bukan saja susah dari segi makanan, tempat tinggal, dan susah dari segi emosi. Kami di sini
dengan izin Allah harapannya agar dapat mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin dana yang boleh. Target kita 225,000 untuk membantu 1,000 keluarga, tetapi kita mengharapkan agar dengan bantuan sahabat-sahabat pada hari ini kita akan boleh mendapat lebih daripada apa yang kita target, untuk membantu lebih ramai lagi saudara mara kita di sana. Dan bila kita dapat collect, bukan CDK saja yang dapat keretaan, anda yang membantu, yang mewar-warkan dengan keikhlasan hati akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan let's do this together. Saya fikirkan saya bersama Syria Care ada satu tim kami di sini, dan saya juga harapkan anda bersama-sama kami sebagai satu tim untuk collect dana untuk membantu mereka yang memerlukan dana. Doa saya agar segala urusan tentang ini daripada pihak anda semua untuk mewar-warkan dipermudahkan oleh Allah SWT, dan semoga anda semua diridai dan kita sama-sama dapat membantu saudara mara kita yang memerlukan bantuan kita. Terima kasih. Okey tak? Jawab tak? Jawab Abang mungkin boleh kongsikan sikit perasaan menjelang nak menuju ke sana, dan juga mungkin persiapan dan sikit emosi juga yang kira-kira first time nak ke Syria. Dia orang kata dari aspek keselamatan, mungkin abang boleh kongsikan pada. Okey, cerita dia sebegini. Bila tengok kadang-kadang tu kita tahu Syria tu dalam keadaan devastation, susah mereka tu kan. Tapi kita kadang-kadang tu kan, bila kita sibuk dengan hal dunia yang lain, kita tak berapa perasan. Saya rasa ramai, bukan orang tak peduli, bukan rakyat Malaysia tidak peduli, ramai yang membantu. Bukan kita tidak peduli, tetapi kadang-kadang kita ni terlalu busy dengan kerja kita, family, kita kadang tak perasan benda-benda sebegini. Tu untuk saya, bila saya nampak tengok video tu, lepas tu repeat lagi tengok yang tadi, saya memang mengalirkan air mata. You tengok first, like I say, apa yang saya nampak tu seperti saya di depan itu. It's like macam pada first hand punya experience. Orang tak ada tangan, budak tergambus, budak meninggal, babies, mereka ni semua helpless. Mereka sangat-sangat memerlukan bantuan. Dia helpless. Mereka adalah mangsa kejaman pihak-pihak yang besar untuk meraih keuntungan atau meraih power atau apa yang mereka inginkan, dan menjadikan tanah bersih, tanah Syam itu sebagai lapangan mereka, dan menjadikan saudara mara kita ini sebagai bahan ujian mereka untuk mereka melontarkan bom atau apa saja. Itu sangat-sangat menyedihkan mereka. Itu saudara mara kita di situ adalah mangsa kekejaman manusia. Allah SWT lindungi mereka, Allah SWT protect mereka. Kasihan anak-anak yang setiap hari kesempatan anak-anak tu yang sangat-sangat menyedihkan. Kerana mereka tu tidak, mereka tu harus dijaga, mereka tu harus dibantu. Mereka tidak pandai cari makanan sendiri, mereka tak pandai cari baju sendiri, mereka tidak pandai cari rumah sendiri. Mereka memerlukan orang yang lebih dewasa, ibu bapa. Kalau mana ada kehilangan ibu bapa tu, mungkin saudara mara. So mereka tu harus kita jaga kan? Itu tanggungjawab kita. Dan bagi saya, selagi yang boleh, jika tidak ada tenaga, tidak ada kewangan, doa kita untuk anak-anak tu dan juga keluarga kita di sini, saudara mara kita, dan kita akan ditanya besok apakah yang kita lakukan terhadap saudara mara kita. So tidak banyak sikit, doa, sepotong doa untuk mereka pun sudah cukup. Jika ada lebih, why not kita donate untuk memberi mereka kesenangan dari segi makan minum mereka. Mungkin insyaAllah kemah-kemah tu ada, itu dah saya satu part. Dan juga pada musim sejuk ada rezeki kita share pakaian. Kerana saya nampak di video tu anak ni di bawah 10 degrees tidak berkasut, mereka pakai slipper, tak ada socks pun. Tapi Allah SWT bantu mereka tu tetap tenang dan kuat. Itu sebenarnya Allah cabaran yang mereka lalui, dan sebenarnya mereka itu mendapat segala-gala rahmat yang Allah berikan kepada mereka kerana mereka melalui kesusahan. Dan kita sebagai yang, bagi saya, kita memang melalui pandemik, kita lalui banjir, dan saya tengok Alhamdulillah rakyat Malaysia sangat-sangat suka membantu, dan mereka ni membantu orang di sekeliling. Yang kita tengok kan, ramai bantu, ramai bagi makanan during pandemik, ramai tolong kemaskan rumah during banjir, bagi makan, tolong. Saya sangat-sangat bersyukur kerana rakyat Malaysia ini
bila kita ada sesuatu dugaan yang Allah berikan, kita sangat-sangat bersatu, tak kira apa bangsa, apa agama. Itu yang sesuatu yang saya salut dengan rakyat Malaysia. Dan saya tahu jika kita mewar-warkan perkara ini, setelah kita berhempas pulas membantu keluarga dan saudara kita dan rakyat Malaysia, kita juga boleh berhempas pulas membantu. You fikirkan anak-anak, fikirkan anak-anak dulu yang kecil itu yang tidak boleh menjaga diri mereka. So insyaAllah dengan kesedaran itu, kita mungkin ada bajet kita sedikit, bajet dari segi doa, bajet dari segi tenaga dan juga bajet dari segi keuangan untuk membantu. Dan saya minta bantuan anda semua untuk mewar-warkan dengan cara yang begitu efektif dan berkesan, supaya mereka-mereka yang membaca tentang apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang dilakukan di segi akhir itu dapat menusuk jiwa mereka dan seterusnya memberikan bantuan doa, keuangan, emotional support atau apa yang anda ingin bantu. Kami terima dengan hati dan ucapan terima kasih kepada anda semua hari ini kerana sudi hadir. Saya rasa sangat-sangat emosional kerana kadang-kadang orang susah nak datang Section 13 orang susah nak support NGO, tetapi anda hari ini cukup ramai datang. Saya rasa sangat terharu dan berterima kasih kerana sudi hadir untuk bersama-sama kita menjayakan apa yang harus kita lakukan ini, ya, tanggungjawab kita sebagai manusia di muka bumi Allah, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Saya Nafis daripada Distrik 4. Ada soalan untuk Puan Sakinah. Sejauh mana anda Puan melihat kehadiran nama besar seperti Abang Nozin membuka mata orang ramai untuk mungkin akan join misi ataupun dari segi dana. Sejauh mana anda melihat pembangkitan selebriti sendiri dalam misi kemanusiaan? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Macam saudara sebutkan tadi, memang kami sangat terharu dan harapan kami sangat besar dengan penglibatan Anwar bersama dengan dalam misi kali ini. Buat pengetahuan semua, ini kali pertama Syria Care membawa selebriti ke sana. Kita pernah merancang untuk satu program pada tahun 2020 untuk membawa beberapa orang termasuk Dr. Azrul pada ketika itu, tetapi selepas itu berlakunya pandemik COVID-19 menyebabkan program itu terpaksa dibatalkan. Jadi selepas pada peristiwa itu, inilah kali pertama Syria Care membawa seorang selebriti untuk bersama-sama menyantuni para pelarian di Syria. Jadi memang ada soalan, ya, kenapa Anwar Zain, kenapa sekarang, kan? Sebagaimana yang disebut, nama besar dan kita tahu impak besar yang saya yakin impak besar yang boleh diberikan dengan penglibatan Anwar. Sebab bila kita kongsi cerita, ramai orang kadang-kadang dia rasa sedih, tetapi Anwar bukan sekadar merasa sedih. Dia ingin melakukan sesuatu, ingin bersama-sama untuk mengumpulkan dana, dan bukan sekadar itu, sanggup untuk turun ke sana, turun padang bersama-sama untuk menyantuni para pelarian di sana. Dan kami sangat-sangat berbesar hati. Saya fikir inilah jodoh, inilah takdir yang Allah tentukan. Kami pun terbuka hati, saudara Anwar pun terbuka hati, Tadabbur Center juga terbuka hati untuk sama-sama menjalankan misi kemanusiaan pada kali ini. Jadi misi ini sangat istimewa bagi kami semua, dengan penglibatan pihak-pihak lain bersama-sama dengan Syria Care. Abang Noah, berapa lama misi dijalankan? Sebab saya berapa lama akan berada di sana, dan mungkin boleh kongsi sedikit masa yang akan dijalankan. Okey, kami di sana lebih kurang 18 hari. So dibaca date kita adalah pada 11 hari, 8 hari, so 8 hari, dan dibaca date kita adalah pada insyaAllah 11 hari bulan April di dalam bulan puasa. Dan saya sangat look forward untuk trip ini, ya, dan untuk berpuasa selama 17 jam. It's a big challenge. Dan at the same time kita akan ke Lebanon untuk melawat negara-negara yang berada di sana. Dan harapan kami agar kita semua akan dapat dalam keadaan yang tenang, safe, dan sehat semua untuk melakukan tugas kita, untuk menyampaikan dana yang
yang dengan sabar hati daripada mereka-mereka yang begitu prihatin, dan doakan kami semua agar selamat di sana, senang melakukan segala dipermudahkan segala urusan, dan dekat sana Ustaz dah brief saya keadaan kita bagaimana. Hari ini mungkin kita duduk kat hotel, mungkin bisa duduk kat rumah orang, mungkin kita tidur kat mana-mana je lah. Bagi saya itu tidak menjadi hal, kerana apa yang penting di situ adalah untuk bertemu dan menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, dan benda yang lain tolak tepi. Janji kita sampai ke sana, dan saya minta doa, minta anda semua berdoa buat kami semua agar kami sihat dan kami senang melakukan tugas-tugas di sana. Itulah. So it's apa tahu cowboy, kita terjun aja. Kita terjun je. Tak ada luxury, tak ada cantik, tak ada lawa, kita terjun. Yang paling penting kerana kita ingin menyampaikan dalam itu paling penting, dan nothing else matters, yang lain tak penting. So apa yang ada, apa yang diizinkan Allah, apa makan kita, apa tempat tinggal kita, jika itu yang kita dapat, itulah yang terbaik untuk kita. Itu sentiasa bersyukur, insyaAllah. Okey, dapat jawapannya. Mohon maaf, tidak daripada utusan. Okey, soalan saya ringkas saja. Tadi kita dah nampak abang agak sebab pergi menceritakan tentang berita yang melihat tentang anak-anak kecil di sana. Mungkin adakah tidak abang sampai di sana, dapat menjejak kaki di sana, abang juga akan menitiskan air mata juga, ataupun mungkin abang bayangkan agaknya macam mana kan emosi abang masa tu? Saya tak tahu apa yang akan saya rasakan di sana, kerana bila kita berdepan dengan mereka, kita rasa sesuatu yang greater than what we see. Sebab apa? Auranya, vibe-nya, situasinya mungkin akan lebih berbeza daripada apa yang kita saksikan di dalam TV ataupun apa ya, media. Saya tak sure sama ada saya akan menangis ke, tapi saya ingin selalu berfikir yang positif, kerana kadang-kadang bila kita nampak menangis tu, orang fikir kita macam lemah. Tapi saya tak tahu apa ini saya apa yang akan terjadi, kita tak tahu. Tapi sekuat-kuatnya saya ingin memberikan sokongan emosi. Saya tidak mau nampak lemah. Saya ingin ke sana melakukan misinya dengan sediakan dan Center, biar orang nampak kita dalam keadaan yang begitu profesional, dan mereka dapat rasakan mereka can depend on us. Bagi seorang manusia, menangis itu tanda bermacam-macam jenis. Ada orang akan fikir tanda kasih sayang, emosional, ataupun mungkin ada orang pandang nangis itu ada satu kelemahan. So kita tak tahu apa yang, saya tak tahu, saya tak boleh nak gauge apa akan jadi kat sana. Tapi saya harap apa yang bersesuaian sana. Jika saya have to look strong, saya look strong. Sebab bagi seseparuh manusia tu, tangis saya itu adalah nampak seperti sesuatu kelemahan. Saya tak tahu anda agree dengan saya atau tidak, tapi saya harap apa yang Allah berikan saya itu, saya harap itu yang terbaik untuk semua orang di sana. So kadang-kadang kita tidak ada waktu untuk berdrama dan juga beremosi. Apa yang kita harus lakukan, melakukan tugas-tugas kita. Sedih-sedih juga, kalau kita disimpan, kita simpan. Yang penting itu kita harus beri dan beri. Itu sangat-sangat penting. So emosi kita tu kadang-kadang kita kena taruh sedikit di belakang, dan kita terus bekerja dulu, ya. Sebab kita takutkan kita nangis sekarang lebih dah drama pula, dah sinetron pula, kata orang, kerja dulu apa yang patut kita lakukan. Apabila Abang ada sertai program ini, ada tak rakan-rakan selebriti ataupun artis yang turut tampil nak membantu Abang Noah dalam misi ini? So far kita baru saja bersama-sama sediakan, belum ada waktu lagi untuk mewar-warkan. Hari ini kita war-warkan kepada ramai bahawa kita bertiga satu grup bersama-sama akan ke Syria, akan ke Lubnan untuk berjumpa dengan refugees. Dan ini sebenarnya plan ini bukan hanya setakat di sini. So diharapkan agar apa material yang kita collect, apa footages yang kita collect tu akan dapat, selain daripada kata-kata dan skrip, kata visual sangat penting. Kerana yang bagi saya tahu, orang kita lebih suka visual daripada dengar dan daripada baca. So kita harapkan itu, kita akan dapat footages yang bagus-bagus. Footages tu akan menceritakan
journey kita di sana. Itu yang saya harapkan. Dan insyaAllah so far apa yang saya tengok daripada Syria Care, footage mereka sangat-sangat bagus dan saya rasa sudah sentuh dengan cara dia edit dan juga orang-orang yang kita temui. So saya harapkan dengan first step ini kita akan dapat exposure yang lebih besar dan juga kita akan dapat especially bantuan daripada pihak-pihak corporate untuk membantu kita collect dana atau individu-individu yang ada extra rezeki untuk membantu kita. Kadang-kadang melihat saya ada orang tak perasan. So saya harapkan dengan ini, dengan bantuan anda semua mewar-warkan, kita akan boleh dapat lebih banyak dana. Dan saya harapkan juga jika rakan-rakan artis itu berminat untuk join sekali, boleh saja. Why not? InsyaAllah jika bersesuaian, why not? Itu sebenarnya kata bila association tu dengan sesuatu itu selalunya akan bagus, insyaAllah. Macam kita, insyaAllah good for both of us, ya. So kita sebenarnya yang paling penting di situ untuk membantu, that's number one, ya. Jika yang bakal membantu kita rakan-rakan artis ataupun prominent individuals ataupun celebrities, kita reporter pun ada selebriti, okey, kita ada Yahya Azman, okay. Jika dia ingin membantu, ya bagus lah, gitu. Ya. Kali nak pergi, kali nak pergi. Yos, nak pergi. Apa dia muka dia nak nyanyi ni? Ya. Sekian dan suka kali dia suka juga bahan. Sebab dia tak, muka tak senyum tapi dia tahu mata dia senyum. Allah. You're all welcome. Anybody who wants to help, nak give an extra pair of hands dekat sini, okay? Adakah dia ada masalah? Dia ada kata. Ada soalan yang tadi? Dia korang dah lapar. Boleh, sure. So, thank you everybody. Thank you so much for being here. Dan kita cukup bersyukur dan anda hadir. Semoga anda semua dirahmati, diberkati. Stay safe always. Stay safe.